Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah perkenan, izin dan pertolongannya jua kita dapat berforum pada pagi ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar. Sebelum saya nak memulakan forum kita pada pagi ini, elok kiranya saya memberikan salutasi penghormatan kepada tuan rumah terlebih dahulu. Untuk makluman semua yang memang sudah diketahui, kita akan berforum pada pagi ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar, anjuran IPD Kangar. Jadi saya mulakan forum ini dengan mengalu-alukan terutama tuan rumah kita yang dihormati Assistant Commissioner Polis ACP Tuan yang dihormati Yusyarifuddin bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Daerah Kangar. Juga hadir bersama kita yang dihormati Superintendent Ba'iyah binti Abdul Wahab, Timbalan Ketua Polis Daerah Kangar. Saya tak lupakan juga yang dihormati ketua-ketua jabatan PDRM, ketua-ketua polis daerah, semua pegawai kanan, pegawai rendah, pegawai awam, perkep dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Forum kita akan didiskusikan ataupun akan dilontarkan pandangan dan idea tentang tajuk yang sangat berkait rapat dengan bulan Ramadan, bulan di mana dibukanya pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebelah kiri saya, tak asing lagi di negeri Perlis, juga di Malaysia amnya dan di seluruh pelosok dunia ini. Kan? Yang berbahagia sahibus samahah Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin Mufti Perlis, atau lebih dikenali dengan Dr. Mazhar. Jadi tuan-tuan bolehlah bersoal jawab selepas ini. Tadi sebelum forum pun Datuk dah pesan kepada saya, "Inta jangan tanya banyak, bagi polis tanya." Kan? Selalunya kalau polis tanya ni ada dua lah kan. Satu polis tanya boleh balik, satu kalau polis tanya tak boleh balik. Okey. Yang di sebelah kiri lagi tu tak asing juga, jejaka tampan manis. Ini saya kena jagalah kan. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur. Saya nak disclaimer awal-awal. Yang heboh dulu ni Syekh Nazim. Yang tu lain. Yang ni Ustaz Muhammad Nazim. Orang yang berbeza kan. Jadi tuan-tuan polis tengok, ni bukan tarikat tu kata. Tak, ini yang lain. Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Saya ingat tuan-tuan semua maklum kan, MAIPS di negeri Perlis. Baik, tanpa melengahkan masa, program kita hari ini adalah program 2 dalam 1, iaitu sempena sambutan Hari Polis peringkat negara, peringkat negeri yang disambut kali yang ke-216. Dan juga kita mengambil peluang ini hari yang terakhir. Tapi belum tentulah juga kan. Petang ni baru nak pergi tengok anak bulan. Kan? InsyaAllah sempena dengan sambutan ambang Ramadan. Jadi 2 dalam 1. Jadi tuan-tuan mungkin boleh mengajukan soalan-soalan sama ada yang berkaitan dengan bidang tugas tuan-tuan ataupun yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi saya nak mulakan forum ini, nak meringkaskan waktu dan masa yang ada untuk saya teruskan kepada soalan yang pertama. Mungkin kita boleh selang-selilah. Saya ajukan soalan, kemudian kita bagi peluang kepada tuan-tuan untuk bertanya. Baik. Untuk soalan saya yang pertama, saya ajukan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur. Soalannya, oleh kerana tajuk kita
adalah tajuk yang berkaitan dengan syurga. Antara fakta yang menarik yang didedahkan oleh Nabi SAW kepada kita, apabila baginda melihat ke dalam syurga, perkara yang mengejutkan atau perkara yang menarik yang dilihat oleh Nabi, ramai penghuninya ataupun ramai ahli-ahli syurga itu daripada kalangan orang-orang miskin. Minal fuqara. Daripada orang-orang munad du'afa, daripada orang-orang yang lemah. Jadi mungkin kita boleh minta penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz, apa maksud orang ramai yang berada di dalam syurga itu daripada kalangan orang miskin? Seolah-olah ada satu negatif pada orang kaya, dan bagaimana peluang untuk kita masuk syurga? Adakah berdasarkan kuota atau ia terbuka luas untuk sesiapa sahaja meraih syurga Allah? Jadi saya bagi ruang yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Nazim untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil moderator Ustaz Muhammad Rizal. Ustaz Muhammad Rizal ni di petah tak kering gusi kita kalau dia betul-betul ceramah ni. Patut padan dengan dia. Kan untuk semangat jadi panel ni padan dengan dia. Yang kita juga hormati Sahibul Samaha Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, OCPD Kangak, Timbalan OCPD, para ketua-ketua sektor kebahagiaan, cawangan, ketua-ketua jabatan. Ada satu jabatan ni kawan baik saya, tuan-tuan, puan-puan, warga IPD Kangak dan juga Perkat. Betul ke Perkat? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Mak Rizal tanya satu soalan kepada kita. Duk sebut tentang SOP menuju ke syurga. Tapi bila tengok dalam soalan Ustaz Mak Rizal yang pertama ni, Ustaz Mak Rizal sebut ada satu hadis Nabi SAW yang mana hadis itu bukan calang-calang hadis. Hadis tu hadis muttafaqun alaih. Kita bersama dengan kita ni, Datuk Mufti kita ni pakar hadis. Nak sebut bab hadis kena hati-hati dengan dia. Hadis ni hadis muttafaq alaih, di mana ada satu hadis yang Nabi SAW disebutkan dalam satu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, dan bahkan ada riwayat yang menceritakan Nabi disebutkan ittala'at, Nabi ittala'tu, Nabi mendongak dan Nabi SAW melihat. Nabi kata fil jannati fara'aitu akthara ahliha al-fuqara. Nabi kata aku dongak ke syurga, ittala'tu fil jannah, aku mendongak ke syurga dan aku melihat ramai daripada kalangan ahli syurga itu adalah minal fuqara ataupun ahli fuqara, iaitu golongan fakir ataupun golongan miskin. Kalau nak ikut spesifik, fakir dengan miskin ni beza sikit. Kami ni duk main sangatlah dengan istilah-istilah fakir dengan miskin ni. Memang kerja kami. Fakir adalah mereka yang dia punya pendapatan dia ataupun dia punya income dia itu tak sampai pun separuh daripada keperluan dia. Dan kalau miskin ni dia capai ataupun dia sampai tapi tak mencukupi keperluan dia. Itu maksud lebih kurang fakir dan juga miskin. Artinya fakir ni lebih teruk daripada miskin. Kalau miskin dia memang tidak ada kemampuan, tak cukup ke income dia. Tapi kalau fakir dia lebih lagi tak cukup ataupun keperluan dia itu tidak mencukupi, income dia tak mencukupi keperluan dia. So, bila sebut orang daripada kalangan fakir ramai masuk syurga ni, menjadikan kita rasa, kita ni duduk dalam kalangan orang yang ada income. Tuan-tuan yang kerja polis ni, asal cukup income kot, insyaAllah ada income. Bukan terdiri daripada kalangan fakir miskin, tak terima zakat. Dan mungkin merisaukan kita seolah-olah ramai daripada kalangan ahli syurga terdiri daripada golongan fakir miskin. Sehingga kita ni kena jadi miskin. Seolah-olah kita rasa kena jadi miskin lah supaya boleh masuk syurga. Ada orang pula buat serimang kita. Dia kata, Pak, menakan saya mati mudah pasal apa? Tak ada harta, mati mudah, dia kata. Jatuh-jatuh mati. Dan kita duk tengok-tengok cerita pun memang betul. Banyak orang yang senang ni susah sikit. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Maka apa maksud hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mana dia syarahkan hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ramai ahli syurga masuk ke dalam terdiri daripada kalangan golongan fakir miskin. Imam An-Nawawi dia kata kerana wa ma'nahu yustad'afuhun nas, kerana mereka ini golongan fakir miskin ni, kerana mereka ni banyak dilemahkan oleh pandangan masyarakat. Wa yuhtaqarruhum, dan mereka ini adalah golongan yang sering kali dinafikan. Mereka golongan yang orang nampak hina. Maka kerana manusia melihat mereka hina, sebahagian mereka itu menjadikan kerana kehinaan pada pandangan masyarakat, menunjukkan mereka itu golongan yang berusaha sedaya upaya untuk memperbanyakkan ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, sebagian para ulama lain sebut hadis ini menggambarkan kepada kita ramai daripada kalangan ahli syurga terdiri daripada kalangan orang-orang yang fakir miskin, kerana mereka itu berusaha untuk menambahkan keteguhan amal ibadahnya, persiapan diri mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan sebagian mengatakan kenapa? Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Wadzalika li'anna al-fuqara laisa 'indahum ma yutghihim. Karena tak banyak benda-benda yang menjadikan mereka ini lalai daripada melaksanakan amal ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan kelebihan orang-orang yang kaya. Sebagai contoh hadis yang menyebutkan tentang ghaniyus syakir, golongan kaya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam abang-abang polis kita dengan isteri-isteri polis kita ni, yang kalaupun kaya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal ibadahnya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya melayakkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang Nabi sebutkan, Nabi kata ramai orang-orang yang menjadi orang kaya ni, mereka ni boleh masuk dalam syurga, sehingga para sahabat Nabi dia kata kami ni daripada orang-orang miskin, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya dah ambil dah segala pahala-pahala, sebab kami tak kaya. Kami tak mampu untuk dapatkan pahala kerana kami tidak mempunyai banyak harta. Maka mereka kata, ya Rasulullah, dah habis dah segala pahala-pahala ni diambil oleh orang-orang kaya. Kami tak ada harta. Kami semayang, mereka salat. Kami semayang, mereka semayang. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi mereka mempunyai harta dan mereka menyedekahkan harta mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, tak apa, walaupun mereka telah melakukan ibadah dengan seperti mana kamu melakukan ibadah, mereka berpuasa seperti mana kamu puasa, salat seperti mana kamu salat, tetapi mereka bersedekah, kamu tak boleh bagi sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka itu menyebutkan dengan zikir dan sebagainya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan, Nabi nyatakan tentang kelebihan orang-orang yang kaya, iaitu Nabi sebutkan, janganlah kamu, tidak ada la hasada illa fi ithnatain, tak ada hasad dengki ataupun tidak ada dengki melainkan dalam dua keadaan. Satu, orang yang banyak ilmu, dengan ilmu dia macam Datuk Mufti kita ni, ilmu banyak, pergi mana-mana pun menyampaikan dengan ilmu. Kita kena jadi orang macam tu, dapat ilmu, sampai ke ilmu, tidak ada hasad dengki. Sebab apa? Mereka ini melakukan dengan kebaikan. Yang kedua, golongan yang mana mereka itu ada harta dan mereka menyedekahkan harta mereka, menginfakkan harta mereka, maka golongan itu adalah golongan yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam Datuk Mufti, dia ada dua-dua sekali. Ilmu pun ada, kaya pun ada. Kan? Jadi ini kelebihan. Tak semua orang dapat macam tu. Ada orang mungkin dia kaya tapi tidak ada ilmu. Ada orang yang mungkin ada ilmu tapi kurang kaya, tapi kedua-dua dia pun ni dua-dua ada lah. Ustaz Barizal pun semakin kaya orang nampak sekarang. So tuan-tuan dan puan sekalian, kita berusahalah sedaya upaya. Sama ada kaya ataupun miskin, kita berusaha untuk menambahkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh mendapat peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaya ataupun miskin peluangnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah kata, bersegeralah kamu kepada syurga Allah yang luasnya terbentang langit dan bumi. Syurga ni dia punya kuota, dia tak sebut kepada kuota 10 yang terawal.
ataupun 1000 yang tak awal boleh masuk syurga. Tak. Dia habaq masuk syurga, bersegera kepada syurga yang mana luas dia terbentang antara langit dan bumi. Luas syurga ni. Terbentang langit bumi. Langit dengan bumi ni luas ni. Banyak mana luas dia. Baru ni saya dengan Datuk Mufti, saya tolong bawa beg dia lah. Kami pergi ke satu universiti di Indonesia, di Yogyakarta. Universiti Ahmad Dahlan, Datuk. Universiti Ahmad Dahlan. Kami dibawa naik ke satu bangunan. Di atas bangunan mereka ni, tingkat yang ke-7, ada satu tempat untuk buat cerapan bintang. Cerapan bintang. Dia habaq dekat saya. Dia tanya kat kami, dia kata, tahu tak cahaya yang matahari yang kita tengok sekarang ni adalah cahaya yang bila? Ni cahaya yang kita duk tengok sekarang, cahaya matahari sekarang ni. Tuan-tuan nampak tak cahaya matahari? Tak nampak pun kira nampak lah, kan? Cahaya matahari yang sedang kita lihat sekarang ni sebenarnya 8 minit tadi. Bukan sekarang. Cahaya matahari yang kita sedang tengok sekarang ni adalah cahaya 8 minit tadi. 8 minit tadi. Maksudnya jauh. Dalam banyak-banyak kelajuan cahaya ni paling cepat sekali. Tu pun kita dengan matahari, baru dekat dengan matahari. 8 minit perjalanan cahaya matahari tersebut. Punya jauh kita dengan matahari. Tu tak kira dengan planet-planet lain lagi tu. Tak kira lagi dengan apa? Dengan kita punya sistem solar yang lain. Ta'ajub dan maha pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Punya luasnya apa? Syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita usahlah sedaya upaya untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi menyebutkan tentang golongan yang menjadi kalau mereka itu menerima in asabat darra, kalau dia menerima dengan ujian musibah, sabara fakana khairan lahu, kerana dia menerima ujian kemiskinan, mungkin dia sabar, dia berusaha untuk menambahkan keteguhan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi kebaikan untuk dirinya. Ramai juga daripada kalangan golongan fakir miskin, kalau tak kena gaya, dia tidak mampu untuk masuk dalam syurga. Apatah lagi apabila dia tidak memperteguhkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada pepatah Arab sebut kadal faqr ay yakuna kafura. Kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Dua, Nabi sebut dalam hadis yang sama, Nabi kata, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah bagi dia kemudahan dalam hidup dia, bagi harta, bagi gaji. Ni tuan-tuan gaji dah? Belum lagi. Kami perleh gaji dah. Oh, tuan-tuan besok kami perleh gaji awal. Minta maaf. Kerajaan negeri gaji awal sikit. 1 hari awal. Ustaz Marizal hari-hari gaji. Tanya dia, macam mana dia boleh dapat gaji hari-hari? Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Allah bagi dia kemudahan, dia syukur, syakara, fakana khairan lahu. Kerana syukurnya itu maka menjadi kebaikan untuk dirinya. InsyaAllah kita cubalah sedaya upaya untuk menambahkan amalan ibadah. Tak semestinya yang bercakap ni bagus dari sudut amalannya. Mungkin tuan-tuan dan puan sekalian di belakang sana lebih bagus amalannya, lebih insaf, lebih lagi melaksanakan amal ketaatan nak banding dengan kami. Kadang-kadang duk sibuk, suruh orang sibuk melakukan dengan amalan, dengan ibadah, kita sendiri tertinggal. Jadi kita sama-sama lah berusaha untuk menambahkan amalan kita, apatah lagi nak datangnya bulan Ramadan Mubarak, insya-Allah taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas ulasan Al-Fadhil Ustaz Nazim. Yang tuan-tuan saya nak respon sikit lah kan, sebab kita forum ni julung-julung kali ni kita buat di sini, dan memang Tuan OCPD sangat mengalu-alukan. Dia sebut kata kita kena panggil Datuk Mufti Ustaz Nazim mai pejabat kita ni, kan. Alhamdulillah dapat direalisasikan. Cuma Ustaz Nazim sebut tadi, Maib ni dia memang berurusan dengan orang-orang miskin. Tapi macam tuan-tuan lah, berurusan dengan macam-macam manusia ni memang macam-macam karenah kita dapat. Kadang-kadang orang miskin ni, betul lah orang miskin yang masuk syurga ni orang miskin yang tawaduk, yang bagus. Tapi ada orang miskin, kalau tuan-tuan duduk di tempat Ustaz Nazim ni mungkin boleh sakit jantung awal perangai orang miskin ni. Sebahagian sikap ni dia perlih ni, alhamdulillah kita bantu semua. Buat rumah, bagi, dia tak sapu sampah. Sampai kita yang pergi bagi bantuan, kita mai kita tolong sapu luar sikit kan.
bangkit sayuk. Lepas tu bila kita pergi bagi bantuan, isi borang tak lengkap, dia marah kat kita, dia yang isi tak lengkap. Macam-macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang berhubung dengan orang bersalah ni kan, yang berhubung dengan pesalah ni, kadang-kadang kita yang pulih tu nampaknya kita pula salah. Cara dia cakap tu kan. Jadi mudah-mudahan kesabaran kita tuan-tuan berhubung dengan manusia ni dapat dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan, kita pelih lah ni memang jam macam KL lah. Datuk lah duk promosi sangat, pelih ramai pelih. Jadi jam, trafik pun tak boleh nak rehat dah kan. Kita pergi hantar jalan Kangak pun rasa macam duduk di Damansara. Pelih lah, bukan lagu pelih dulu lah kan. Alhamdulillah. Pelis baru. Tuan-tuan semua faham kan? Okey. Baik. Jadi kita sampai kepada giliran sahibus samahah. Datuk Dr. Profesor Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Perlis. Soalannya mudah. Saya nak gabungkan tentang Ramadan ni. Kita tengok bila sampai bulan Ramadan, ramai ataupun banyak pihak yang menawarkan pelbagai bentuk jenis amalan nak bawa kita masuk syurga. Kan? Dan kalau kita tengok dahulu Datuk banyak bercakap tentang tulisan Za'bah, perangai bergantung kepada amalan sendiri. Maksudnya kalau kita nak masuk syurga, kita kena buat amalan tu, tak boleh bergantung pada orang lain. Tapi kita tengok ada sebahagian orang agama yang dia, dan ini mungkin juga polis boleh siasat di bawah peruntukan scam. Boleh jatuh scam juga saya rasa. Yang melelong pahala. Dia kata bayar macam ni dapat pahala. Bayar macam ni boleh masuk syurga. Bayar macam ni dosa boleh ampun. Kan? Ini mungkin kita boleh kategorikan satu kesalahan. Sebab seolah-olah syurga itu boleh dibeli dengan harga yang murah. Jadi kita minta pencerahan daripada sahibus samahah. Nilai syurga di sisi orang beriman. Wallahu ta'ala alam. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya kasihi Tuan Syarifuddin bin Muhammad Yusuf, Assistant Commissioner Police, yang saya kasihi juga Superintendent Bahiyah bin Abdul Wahab, Timbalan Ketua Polis Daerah Kangar, dan juga semualah kepimpinan polis yang ada, Ustaz Marizal, moderator, dan juga sahabat saya Ustaz Muhammad Nazim. Ustaz Nazim ni orang dah duit banyak. Dia duit banyak. So kalau apa-apa kita cakap jaga-jagalah. Orang main kat mufti pun tak boleh kata apa juga, kena pergi tanya Ustaz Nazim ada peruntukan ke tak. Kan? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak bagi kita faham konsep dulu yang mudah pada akal kita, yang kita tengok. Kita ni semua ni sama ya. Tak ada kod saya ni lahir jadi lain ke pasal mufti, Ustaz Nazim lain ke, Ustaz Mak Rizal lain ke, Tuan Syarifuddin kita lain ke, Puan Bahiyah kita lain ke. Tak. Kita lahir sama saja. Tak ada tu Allah Subhanahu Wa Taala buat satu diskriminasi daripada awal, discriminate kita. Okey, dia ni kalau dia buat pahala banyak ni aku kira lebih. Kat dia ni aku kira kurang. Tak. Sama Allah bagi kita. Maksud peluang untuk masuk syurga sama. Salah pun sama. Tak ada kalau mufti buat salah kira tak salah. Kalau tuan-tuan buat salah kira salah. Tak. Sama. Prinsip ini kita kena jelas dahulu bahawa supaya kita tidak rasa Allah Subhanahu Wa Taala telah membedakan di kalangan hamba-hamba dia di dalam peluang untuk kita masuk syurga. Kemudian apabila kita hidup di dunia, untuk boleh kita hidup ke dunia sebelum kita mati, kita perlu makan, kita ada proses sebagai manusia. Daripada kecil, lahir dalam keadaan tak tahu apa, kemudian ada mula faham,
pemberian pahala dan syurga, pemberian pahala dan dosa Allah tak kira, sehinggalah apabila kita sampai kepada umur baligh baru dikira peperiksaan kita bermula. Ini kita cakap tentang bagaimana pengakhiran kita, syurga ataupun neraka. Na'udzubillah. Kalau orang tu berlaku sesuatu, otak dia hilang akal, tak kira. Kalau ada suatu hal berlaku disebabkan kerana dia terlupa, dimaafkan. Diskaun ni banyak ni. Kalaupun dia buat dosa, tiba-tiba dia insaf, astagfirullah, menyesal, dipadamkan dosanya. Walaupun dia telah mengulanginya 10 kali, setiap kali berlaku dia menyesal. Bukan kata dia sengaja mempersendakan taubat, tak, dia menyesal. Tapi kemudian di atas kelemahan diri dia, dia jatuh lagi, dia kembali lagi, tetap diberi peluang keampunan untuknya. General rules dulu untuk kita faham. Kemudian Allah tahu oleh kerana dalam hidup ni tak sama. Tak sama. Di antara keadaan manusia, ada orang nak pergi masjid, kereta besar tadi Ustaz Nazim sebut, orang kaya kalau kan. Start kereta, driver ada, semua ada, sampai ke masjid. Semayang di masjid, dapat pahala. Ada orang nak boleh pergi masjid, start motor, 3-4 kali start. Start tahu start? Start motor 3-4 kali start, baru nak boleh jalan enjin. Bawa lah motor pergi panas-panas, sampai ke masjid. Semayang, sah, pahala ada. Sama. Tetapi solat mungkin pahala sama. Mungkin juga tak sama di sudut kadar khusyuk. Tetapi usaha nak boleh sampai ke masjid, pahala tak sama. Yang lebih susah tentu lebih banyak pahalanya. Supaya manusia tidak kecewa dengan kehidupan mereka. Yang nak boleh pergi umrah tiap-tiap tahun, anytime, jom pergi umrah, jom. Duit banyak. Ada orang kalau pun nak boleh pergi umrah 3 tahun menabung, barulah boleh pergi. Itu pun cari package hak murah sikit, jalan jauh pun tak apalah. Asalkan boleh pergi. Walaupun sama-sama dapat umrah, kadar pahala tak sama. Disebabkan bebanan tanggungjawab yang bebanan proses yang berbeza. Yang menghimpun, yang lebih susah, Allah Subhanahu wa taala menilai bagi setiap mereka ini. Tuhan Maha Adil, Al-Hakamul Adil, yang Maha Adil. Kita yang sihat, berdiri pergi ke masjid, dapat pahala. Tapi tak sama dengan yang cacat, bangkit, pegang tungkat, nak melangkah pun susah, sampai juga dia ke masjid. Allah adil untuk hamba-Nya dan memberikan pahala yang berbeza di atas bebanan yang ada di dalam kehidupan mereka. Sebab itu mungkin seorang yang menderma RM10 di sisi Allah hanya sama dengan seorang yang menderma 50 sen. Bukan kerana Allah tidak menghargai derma RM10, ataupun kita patah balik seorang yang menderma RM1, mungkin pahala dengan orang yang derma RM20 ataupun RM10. Kerana untuk dia boleh RM1 atau RM5 tu, setengah orang jatuh RM1, RM5 dia tak kutip dah. Tapi setengah orang RM1 tak cukup pun kira balik. Tadi dah 10, macam dah 9 pula ni. Kerana dia nak boleh banyak tu pun susah. Kalau dia masukkan itu sebagai kebajikan yang diberikan kepada orang lain, tentu di sisi Allah lebih besar. Walaupun di sisi dia tak besar, di sisi manusia tak besar. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat, orang yang mendengar juga, yakinlah
kita sedang di bawah Tuhan yang Maha Adil. Tidak ada satu pun hal ini yang terlepas di sisi Tuhan. Sebab itu mungkin saya yang tuan-tuan tengok di depan, na'udzubillah, nampak bergaya sebagai mufti, mungkin pahala tidak sebanyak mana dibandingkan yang sapu sampah di tepi jalan yang hadir untuk solat. Allah Maha Adil. Supaya kita tidak merasa, tak apalah, mereka tu orang agama senang masuk syurga, kita lah yang payah. Tidak ada hal yang seperti ini di dalam agama. Tidak ada. Menjadikan agama eksklusif untuk orang agama ialah pemikiran yang salah. Ini adalah pemikiran zaman kegelapan semasa Eropah. Church menguasai dan menzalimi manusia. Nabi datang untuk membawa manusia sama di sisi Allah. Yang membedakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi kalangan kamu di sisi Allah ialah yang bertakwa. Sehingga keluarga Nabi juga tidak akan selamat jika tidak beramal dengan amalan saleh. Anak penjenayah besar mungkin masuk syurga. Anak alim besar mungkin masuk neraka. Anak Nabi Nuh masuk neraka. Isteri Fir'aun masuk syurga. Supaya kita jelas dalam hal ni. Perkara yang kedua ialah, sorry terpanjang sikit, saya nak bagi landasan itu jelas. Tuan-tuan duduk di dalam ni jabatan ni ataupun tugasan tuan-tuan sebagai anggota polis ataupun siapa-siapa sajalah sebagai apa-apa pekerjaan. Apabila kita masuk di dalam satu pekerjaan, jabatan, kerja kita, yang pertama apa kita kena buat? Boleh tak satu orang di tepi jalan dia tengok balai polis ataupun dia tengok pejabat polis ni, dia pun rasa seronok juga jadi polis ni. Dia pun pergi tanya, "Cik, jadi polis dapat gaji berapa?" Ada kena bos polis besar sikit bagi tahu gaji, banyak juga gaji polis ni. Contohnya. Dia pun buat keputusan pergi kedai baju situ, tempah satu baju polis, dia pakai baju polis. Bubuh 2-3 pangkat, dia pun jalan masuk balai, kemudian dia pergi buat tugas-tugas polis. Saya nak tanya, sah ataupun tak perbuatan dia? Sah ataupun tak? Tak sah. Sebab apa? Yang pertama, dia kena jadi anggota polis yang sah dulu. Polis bukan soal pakaian. You kena jadi anggota polis yang sah. Di situ untuk saya fahamkan perbandingan, walaupun tak 100% nak fahamkan. Maka untuk amalan diterima, kena jadi Muslim dulu. Tak boleh sekadar orang puasa, kita puasa. Bolehlah dia nak untuk diri dia, nak bergaya baju polis. Bolehlah seorang-seorang dia ambil gambar. Tapi not recognized. Tidak diiktiraf. Tak disahkan penjawatan itu. Kedua, kalaupun disahkan jawatan, dia tengok, kita tengok, bos kita gaji banyak, dia buat kerja ni, dia pejabat. Kita pun buat kerja macam bos. Boleh tak? Tak boleh. Kita hendaklah buat kerja apa yang kita ditugaskan. Kita ubah cara operasi, standard operation yang ada, SOP yang ada. Sebab apa? Kita nak buat style kita. Sedang tak boleh. Ada peraturannya. Macam tu juga dalam agama, untuk kita faham. Walaupun kita mungkin niat betul, tapi kita kena follow format ibadat yang ada.
Format itu. Format itu Allah telah turunkan, you follow format ni. Maksudnya kalau you tak follow, puasa, kita nak start puasa, lepas masuk subuh kita start puasa, sampai pukul 12 tengah malam, kita tak makan lagi abang. Abang tahun ni nak dapat pahala lebih sikit. Hampa makan dulu. Pukul 12 tengah malam baru abang makan. Dia tak dapat pahala tu. Bahkan dia berdosa, bid'ah. Dia mengada-gadakan cara ibadat yang baru. Kerana buka puasa itu apabila terbenamnya matahari. Dia tak boleh. Bila kita faham hal ni, sama juga. Kita tak boleh, kita tak ada kerja, kita claim gaji, kerja yang tak disuruh kita buat. Tuan, hari tu saya OT. Pasal bagai OT? Saya tak suruh pun. You tak ada peruntukan untuk OT ni. Tapi saya OT jugalah. Saya duduk sorang-sorang tepi tu. Saya pakai baju polis. Saya tunggu tepi jalan. Saya buat operasi dengan kawan saya. Dia tak boleh nak claim. Pasal apa? Pasal kerja yang tak disuruh. Agama juga demikian. Mesti perkara hanya yang termasuk di dalam hal yang dia suruh. Jika tak, dia tak nama agama. Dia hanya setiap orang boleh buat sendiri. You can create your own religion, your own faith, your own belief. Tetapi because Islam ni tak datang melalui saya. Dia tak datang melalui Ustaz Mat Rizal. Dia tak datang melalui Ustaz Nazim. Untuk kita semua, the only messenger, the last prophet is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last one. Kita tak ada revelation, tak ada wahyu yang kita terima. So the only command yang boleh kita terima berhubung dengan agama ialah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita jelas hal ini, bila kita jelas landasan ini, then kita cakap tentang pahala dan syurga. Pahala dan neraka. Agama buat satu peraturan. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang sebelum tu dia buat alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan, orang yang mampu boleh menanggung dosa, tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini kaedah dalam agama. Tak ada orang kata dia ni duk kena tanggung dosa suami dia. Tak ada. Pak kena tanggung dosa anak. Tak ada. Pak akan tanggung dosa anak jika anak jadi jahat itu disebabkan kerana perbuatan bapa. Tak ada. Kalau tidak, Nabi Nuh kena tanggung dosa anak dia. Kalau bapa telah buat semua, anak tak menjadi, anak tanggung dosa. Orang kata anak perempuan ni lagi tak kahwin, pak tanggung dosa. There no such thing in religion. Tak ada. Dia tanggung dosa dia. Bapa tanggung dosa bila bapa tak menyuruh dia kepada yang tanggungjawab bapa. Supaya dia solat, melakukan, bapa biar. Bapa tanggung dosa kecuaian tanggungjawab dia. Dosa dia tanggung. Because nobody we carry burden of sins of another person. Kita tak tanggung dosa orang lain. Ini very clear dalam agama kita. Kemudian bukan saja kita tak tanggung dosa orang lain, Allah wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kita hanya dapat apa yang kita buat. So pahala yang kita dapat, yang kita buat. Then baru balik pada Ustaz Mat Rizal tanya tadi. Then para fuqaha ada bincang, scholars, boleh tak kalau satu orang sudah meninggal, saya meninggal, Ustaz Mat Rizal teringat itu duk kawan lah dengan Datuk Mufti ni, kod dia kesian kat saya, dia doa kat saya. Doa ialah doa Ustaz Mat Rizal, tapi Allah terima doa dia, ampunkan saya. Ya, berlaku. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Yang orang lain punya, kita dapat.
Cuma yang orang bincang ialah kalaulah Ustaz Mat Rizal tiba-tiba duduk saja-saja, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kalaulah ada pahala Qul huwallah yang aku baca ni, bagilah kepada Dr. Mazhar yang dah mati. Di sini scholars bincang sebab Nabi tak pernah buat. Tapi satu sudut lagi, ada sudut yang Nabi buat, sudutnya ialah doa. Kalau Allah terima doa tu, takkan pahala tak boleh bagi. So, ada dua pandangan. Seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, di sisi Imam Syafi'i tak sampai. Imam Syafi'i himself tak sampai. Tapi mazhab lain, khususnya dalam mazhab Ahmad dan majoriti ulama, dia kata sampai kalau sekiranya Allah terima doa tu. Tapi kalau Ustaz Mat Rizal kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bapak tuan-tuan dapat pahala, bagi duit kat saya seorang RM10, saya tolong hantar. Ni scammer ni. Kalau macam tu. So dia baca Quran untuk duit. Kalau dia baca Quran untuk duit, dia tak dapat pahala. Macam mana dia nak hantar pahala pergi? Pahala bukan satu benda pergi beli di kedai itu hantar pergi. Di sini yang disebut oleh Imam Tahawi, dengan syarat dia tidak diupah. Kalaupun nak terima yang second, yang pandangan yang kedua. Yang last, panjang pula saya. Ustaz Mat Rizal tunggu nak potong pun macam mana. Yang last ialah, kalau bukan pahala, benda-benda, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, kita tengok ada orang miskin, kita teringat kat ayah kita, mak kita. Kita ambil RM100, kita tolong orang miskin tu. Kita bagi pada orang miskin tu, kita kata, ambillah sedekah saya. Tapi kita kata, ya Allah, pahala ni yang aku bagi kat dia ni, berilah kepada ayah aku ataupun mak aku. Boleh ataupun tidak. Yang ini sepakat. Boleh. Kerana ada hadis. Satu orang datang kepada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan juga oleh selainnya. Dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa azunnu law takallamat tasaddaqat. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal, mengejutlah. Aku rasa kalau dia dapat bercakap, dia akan bersedekah. Afa atasaddaqa anha. Dan sebagai walahal ajr, adakah boleh aku sedekah untuknya? Nabi kata, na'am tasaddaq anha. Ya, kamu sedekah untuk dia. So boleh tak anak kalau dia buat masjid niat pahala bagi ke ayah, boleh tak? Boleh. Yang tak boleh apa? Hamba bagi duit kat aku hantar pahala pergi kat ayah hamba. Yang ni scammer. Dan itulah yang berlaku, bubuh duit dalam online untuk buat pahala arwah. Dia seolah-olah dia ada kelang pahala, dia cetak di belakang dia, dia jual pahala tu. Dan ini berlaku banyak sebahagian golongan yang, sehingga ada orang kata siapa nak buat apa-apa pahala kat ayah dia, mari kat ustaz tu. Ustaz kata, saya bagi zikir saya yang 10,000 pada ayah awak, bayar 5,000. Ada seketika. Seperti ini, itu yang Zahbah kata divine concept, divine project. Ketuhanan Allah mau apa? Allah mau setiap kita yang pertama amal untuk diri kita sendiri. Kita pun tak tahu mati anak kita nak doa kepada kita ataupun tak. Sebab tu setiap orang bergantung pada diri dia dulu. Dia tak boleh kata, aku sebenarnya tak gaduh sangat kalau tak semayang pun. Kalau aku mati besok, duit banyak, aku suruh anak-anak aku panggil ustaz tu buat. Benda ni tak ada dalam agama. Kalau tidak, syurga kira boleh beli. Siapa duit banyak, dia beli syurga. Panjang Ustaz Mazhar? Boleh tak?
Soalan kedua tak payah. So, cuma satu lagi. Saya nak sebut pasal Ustaz Nazim sebut pasal orang miskin ni. Makan coklat. Pasal hari ni boleh makan, besok tak boleh. Apa dah? Apa tu? Betul. Yang membezakan masa dah. Esok hari tak boleh dah. Okey. Tuan-tuan, saya nak balik pada peluang yang sama. Kalau kita pergi, tuan-tuan, dalam polis ni ramai orang mana yang jadi polis? Tuan, orang Kelantan? Tak, orang mana yang ramai? Orang Melayu. Tak, kalau ambil negeri lah, negeri mana yang ramai? Campur? Sama. Kita ambil lah kadang-kadang, katalah satu pekerjaan tu ataupun mengaji agama ke mengaji apa pun tak usah kisah. Bila kita buat survey, tengok-tengok ramai orang negeri A umpamanya terlibat dengan pekerjaan tu. Kita tak boleh buat kesimpulan kerana mungkin dasar ni tak adil sehingga negeri A dapat ramai. Tak boleh. Betul tak? Mungkin ramai sebab mungkin penduduk negeri A tu ramai. Ataupun penduduk negeri A tu mungkin mereka itu mungkin mencari peluang pekerjaan dan itu peluang pekerjaan yang mudah untuk kerja tu dia dapat. Tuan-tuan faham maksud saya? Bila kita tengok, Nabi tengok syurga. Syurga ramai orang miskin. Miskin atas beberapa tafsiran. First, miskin maksud rendah diri. Tawaduk. Satu maksud miskin. Yang kedua, miskin bermaksud, dah tadi Ustaz Nazim dah hurai dah. Saya nak bagi lebak sikit lagi. Miskin maksud memang miskin lah. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam dunia ni ramai orang kaya ke ramai orang miskin? Kaya? Tuan-tuan ni mesti duduk di Kuwait ni. Ke Qatar. Senanglah, dalam polis ni hak gaji tinggi ramai ke hak gaji kurang ramai? Macam tu lah. Bagi mudah faham. Kalau kita buat grup, katalah pertandingan apa-apa, kan? Ataupun yang hadir ceramah malam ni, hari ni, siang ni. Ramai yang gaji besar hadir ke ramai yang gaji kurang hadir? Adakah kerana gaji besar ni malah hadir? Ataupun peluang untuk mereka hadir tak ada? Tak. Tapi kerana jumlah tu. Faham tak? Supaya kita tak rasa syurga, oleh kerana memang ramai orang miskin. Ramailah orang miskin masuk syurga. Macam perempuan ada masuk neraka dalam hadis kata ramai. Pasal perempuan ramai. Perempuan ramai. Bukan kerana Islam encourage people to be miskin. No. Tapi that is reality. Nabi dalam hadis, Nabi kata ni'mal al-malu salih li'abdi salih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik harta yang baik itu kepada hamba yang baik. Nabi Sulaiman kaya. Abu Bakar kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Kan? Pasal saya tak takut sehingga orang kata aku ni jadi miskin bukan apa. Takut tak masuk syurga. No. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad yang menyatakan bahawasanya Abdul Rahman bin Auf dakhalal jannah habwan, masuk syurga merangkak sebab dia miskin. Tak sahih hadis tu. Ada jamaah tertentu kadang-kadang duk baca hadis tu. Dia kata tuan-tuan tengok Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak pasal harta banyak. Jangan harta banyak. Akhirnya susah. Maib jenuh duk cari. Dah bagi bantuan. Sebab tu kadang-kadang ni bukan semualah yang tak terlibat, jangan kecil hati. Kadang-kadang orang ni dah miskin. Bukan semualah. Ramai yang bagus. Dah lah miskin. Pemalas tuan. Tuhan saja yang tahu. Macam Ustaz Marizan kata.
Pi tengok rumah mereka malas. Ustaz Nazim tahu, kita pergi kadang-kadang, bukan semua lah. Pemalas. Nak belajar malas. Mai masjid, maib saya nak bagi duit ni, mai masjid. Tak mai, wakil kepada bini hari Jumaat. Bini tolong wakil sembahyang Jumaat. Tadi tu lah. Hak tolong wakil tu. Tanya suami mana? Dia tak mai. Pasal apa tak mai? Tak tahu kat dia. Masalah. Bukan miskin yang Nabi maksudkan demikian. Panjanglah saya cakap, tak payah buat 2 round lah, bagi dia tanya lah. Terima kasih. Yang pagi-pagi kan, tenaga lebih, cakap panjang. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Sahib Samahah Datuk Dr. Maza yang telah menghuraikan dengan panjang lebar sehingga saya pun tak boleh berhenti nak gelak lagi ni. Kan? Okey, oleh kerana Datuk telah menghuraikan dengan begitu panjang lebar, terang, lengkap, jelas, mudah dan sebagainya, maka saya nak bagi peluang kepada pasukan polis. Kan? Saya pakai spek mata. Ustaz Nazim tak pakai spek mata. Datuk pakai spek mata. Cuma saya tengok spek mata Datuk, dia tulis polis. Saya duk heran, kok polis bagi kan? Tak bagi kat Datuk, tak bagi kat saya, tak boleh kan? Cuma saya nak bagi peluang kepada pasukan polis. Okey. Ada 2 spek mata ke? Ada 2. Jadi saya nak bagi ruang. Datuk kata tadi wanita lebih ramai kan? Sebab itu juga mungkin menjelaskan kenapa di akhir zaman ni lelaki kena membantu wanita yang lebih ni kan. Nanti kita bincang dalam forum lain lah. Okey. Jadi saya bagi peluang kepada tuan-tuan yang dihormati sekalian untuk bertanya apa sahaja soalan yang nak ditanyakan. Bolehlah sama ada diajukan kepada Ustaz Muhammad Nazim atau kepada SS Datuk Doktor. Saya tak boleh lah kan? Okey. Jadi saya bagi ruang. Tuan-tuan jangan malu, jangan segan. Kerana ada peluang kita nak bertanya. Dipersilakan. Sudah ada yang bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SM Sarik daripada Balai Kuala Perlis. Tertarik juga dengan dua-dua ahli panel kita yang huraikan dari segi fakir miskin untuk pergi masjid, start motor. Jadi kita tak tahu daripada niat-niat yang di dalam jiwa dan hati mereka. Soalan saya, apakah dengan mengharapkan pahala ketika beramal boleh merosakkan keikhlasan di dalam ibadah? Itu. Okey, very clear. Soalan yang kemas daripada penanya tadi, sahabat kita. Okey, jadi kita bagi soalan sikit ya. Kan macam mana? Boleh ya? Kita bagi SL Datuk lah. Terima kasih. Soalan ni kita kadang selalu jawab. Sebab soalan ni dia mari daripada satu teori. Teori ni teori kerohanian lah juga. Dia kata kita ni beramal kerana Allah. Jadi kalau kita beramal kerana nak masuk syurga, jadi syirik. Nampak? Ni dia punya angin-angin ajaran ni dia macam-macam. Jadi syirik sebab beramal kerana Allah, bukan beramal kerana syurga. Ini adalah orang yang dia duduk saja-saja, sandak di dinding, dia andaikan agama. Dia tak baca nas, dia tak baca Quran, dia tak baca hadis. Manusia memang beramal kerana Allah. Tetapi siapa yang menawarkan syurga? Siapa tawar? Allah yang tawarkan. Dia bagi tahu, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Tadi Ustaz Nazim baca, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga. Tuhan kata wasyari'u. Bersegeralah.
Tuan-tuan tengok Quran ajib, Quran ajaib. Bila dia sebut tentang syurga, dia suruh kita wasari'u wasabiqu, dia suruh kita ni berlumba. Tapi kalau dia sebut tentang dunia, dia tak suruh kita lumba. Wallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dia menjadikan kamu muka bumi ni mudah. Jalan atas muka bumi. Wa kulu min rizq, dan makanlah rezeki. Untuk dunia ni dia tahan jalan lah, dapat. Tapi untuk syurga, dia kata lari. Lumba untuk dapat. Allah yang tawarkan syurga. Sebab itu dia tak kata amallah untuk aku tahulah nak bagi hangpa macam mana. Tak. Dia bagi tahu yang ni pahala macam ni pahala banyak ni, ini dijanjikan ini. Ada pula perbezaan amalan ni pahala banyak ni, yang ni tawaran-tawaran yang berbeza. Kerana dia telah ciptakan kita macam tu. Dia bukan saja cerita syurga. Dia ceritakan tentang apa yang ada dalam syurga. Kadang-kadang Allah cerita tentang syurga ni sehingga yang orang lelaki ni lah, orang perempuan buat macam tak dengar, macam orang lelaki, sehingga benda yang menjadi keinginan lelaki. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Orang kata dia sediakan bidadari itu yang tidak dipecahkan darahnya sebelum itu insan ataupun jin. Maksud you are the first. Sebab al-insan atau majbulun, manusia itu memang dijadikan demikian, di keinginan dia. Kerana di dalam syurga itu adanya redha Allah. Pasal Allah tak kata yang mana aku redha ni apa mati macam tu lah. Tak. Dua tempat dia ada, syurga dan neraka. Syurga neraka satu tempat lagi yang mana tak pergi mana-mana. Yang ni yang bawa diri sendirilah. Tak ada. Kalau masuk neraka berarti mendapat kemurkaannya, redanya berarti mendapat syurga. Baca surah Ar-Rahman, semua offer tentang syurga. Dia cerita syurga, buah-buahan dia, sungai dia. Sebab itu siapa yang ikuti Quran, dia akan tengok Quran cerita syurga, cerita neraka, cerita neraka, cerita syurga. Sebab manusia demikian. Orang yang tidak ada spiritual, orang yang tidak ada kerohanian, dia tak faham, dia duduk bersandar, dia jadi macam ayah pin. Dia berfikir, kalau amal kerana syurga, dia tak tahu orang yang beramal kerana Allah, membaca Al-Quran, mendengar cerita syurga, menangis di tengah malam, dan mendengar cerita neraka, menangis di tengah malam ketika membaca Al-Quran. Dalam tangisan kerinduan syurga, ia merindui Allah Azza wa Jalla. Dalam tangisan ketakutan kepada neraka, ia merasai kegerunan kepada kebesaran Allah Jalla wa Ala. Tapi orang tak pernah mengalami, dia tak baca Quran, dia tak solat malam, dia tak sujud pada Allah. Dia ada buat teori. Ni kalau semayang pun kena nak masuk syurga ni syirik, tak sampai maqam lagi. Dia buat teori dia. Dia tidak merasai halawah, manisnya makna membaca Quran, manisnya makna sujud, manisnya makna beribadah, manisnya makna bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan hal yang boleh buat teori. Orang-orang saleh merindui Tuhan. Tetapi manifestasi daripada kerinduan itu, lahirnya kerinduan kepada upah yang Allah berikan, syurga. Upah yang Allah berikan. Sebab tu kita ni amal. Allah janji syurga. Tanda. Tak ada orang dapat syurga, aku masukkan dia dalam syurga, tapi orang meluat kat dia. Tak ada. Cinta Allah dan dia masuk syurga. Dan tak ada orang masuk neraka dalam keadaan Allah sayang pada dia. Dan juga tidak ada. Itu adalah sebahagian. Terima kasih soalan tu. Saya tahu soalan tu kadang-kadang dia ada dalam Facebook lah, ada dalam apa, dia bermain, mengganggu fikiran sebahagian orang. Akhirnya semayang apa pun tak,
Aku tak buat apa sebab aku takut nanti kalau nak dapat syurga jadi apa? Jadi syirik kata. Orang semayang banyak rakaat, orang buat, Nabi tawarkan pahala itu, pahala ni, pahala ni tak boleh syirik. Semua ni termasuk jenis balok tadi juga. Dia malas, dia buat satu teori yang luar daripada itu. Terima kasih. Ustaz Nazim nak tambah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi walah. Saya bersama Datuk dah jawab lengkap dah. Cumanya saya nak tambah sikit. Memang ada hadis Nabi SAW yang kalau dikaitkan berpuasa dalam bulan Ramadan ini kerana mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Contohnya Nabi SAW sebut, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang kalau dia itu berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, iaitu mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya mengharapkan pahala di mana bolehlah, sebab dia dikirakan dengan dia berpuasa kerana nak mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tentang risau kalau tak ikhlas dan sebagainya, keikhlasan tu adalah di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau dia mengharapkan pahala daripada Allah, Allah lah yang memberikan perintah tersebut dan kita mengharapkan pahala yang Allah tawarkan. Macam Datuk Mufti kata tadi, sudah pastilah diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kupasan daripada kedua-dua panel. Saya rasa mungkin ada lagi soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan. Ya, telah ada. Mic di belakang, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia, saya bersama Datuk Mufti Perlis, Ustaz Nazim, Ustaz Rizal. Tajuk kita hari ini SOP menuju ke syurga Allah. Pada masa yang sama kita menuju ke syurga Allah, tetapi kalau kita flashback kepada asalnya kita adalah dari syurga Allah dan kembali ke syurga Allah. Jadi kita zuriat daripada Adam, bukan zuriat iblis. Nabi Adam diusir namun kembali ke syurga. Sebaliknya iblis terusir buat selama-lamanya. Mohon pencerahan daripada Datuk dan Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Suara ini kalau dibiarkan lama boleh mengganggu bidang kerja saya. Jadi saya tak boleh bagi lama-lama. Suara memang makan base Tuan. Masuk tangkap mic. Kan? Nanti lepas ni panel Datuk lagi, Ustaz Nazim, tapi pengusi mungkin bukan saya lagi lah. Jadi soalan tu cantik. Kita adalah zuriat Adam. Tapi kedua-duanya diusir. Kedua-duanya dihalau keluar. Kedua-duanya buat silap. Tapi Adam boleh balik. Iblis tak boleh balik. Jadi Datuk dipersilakan untuk memberikan ulasan. Okey, terima kasih. Kena follow sikit benda ni. Takut tak faham. Tapi pulahlah, polis semua sentiasa menerima arahan-arahan yang berat. Mesti mudah nak faham. Agama simple untuk faham. Yang pertama, Adam memang di syurga. Walaupun begitu, para ulama ada berbeza pendapat. Adakah syurga Adam dengan syurga yang akan kita patah balik pergi nanti sama standard dia ataupun berbeza? Sebahagian mereka menyatakan ada perbezaan. Disebabkan kerana syurga yang kita nak pergi nanti ni tak ada apa-apa larangan. Tapi yang Adam duduk tu ada larangan. Kan? Apa nama, Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini,
nanti kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Tapi itu adalah simbolik. Dan maksudnya ada benda yang dilarang. Syurga yang kita nak duduk nanti, everything is dia izinkan untuk kita, provided untuk ahli syurga. Tapi Adam duduk, Allah nak, tuan-tuan, dalam Quran cerita Adam dengan iblis ni diulang banyak kali. Di dalam Old Testament, di dalam Bible juga diulang cerita ni. Disebut cerita ni. Dalam Quran dia ulang banyak kali kerana ini adalah core kepada kehidupan kita ni. Adam ni ialah makhluk yang pertama, manusia yang Allah ciptakan. Manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Kita daripada zuriat Adam. Punya banyak. Kenapa syurga tu? Syurga bahasa kita, bahasa Arab panggil jannah. Pasal apa jannah? Maksudnya covered, ditutupi. Itulah syurga. Apa yang menutupinya? Pohon-pohon, keindahan. Sebab tu kita panggil jin tu jan. Daripada root, the same root. Daripada asas pokok yang sama. Daripada asas bahasa yang sama, iaitu tak nampak. Syurga tu banyaknya keindahan dia tu sampai tak nampak seakan-akan. Artinya di dalam syurga punyalah banyak pokok. Satu pokok tak boleh. Adam ni dia pergi langgar hak satu tu. Kalau tak tahulah, kalau kita kata mungkin kalau nak cerita syurga luas, mungkin juta-juta pokok ada. Patutnya banyak dah yang cukup tu. Tapi yang kata manusia ni, yang satu tu lah yang Tuhan kata jangan, yang tu lah Adam pergi. Adam pergi. Dan kerana dia pergi itulah, dia dikeluarkan daripada syurga. Sebagai satu hukuman dan takdir Tuhan pada dia. Diturun ke dunia. Okey. Itu satu. Saya nak patah balik sikit sebelum Adam bilang. Apabila Adam buat salah, Allah hukum apa? Keluar daripada syurga. Kisah ini repeated so many times dalam Quran. Sebab sangat penting untuk kita fikir. Supaya setiap kali kisah tu berlaku, kita fikir balik. Sudut yang lain. Sudut-sudut yang berbeza. Kenapa? Bila dia keluar, Allah tak balikkan dia. Selepas kiamat, baru dia balik. Dia keluar, dia duduk di dunia sebagai khalifah. Tapi Allah tak terus hukum Adam dengan kemarahan. Hanya dia hukum keluar syurga, tapi dia berikan keampunan. Dia ampunkan Adam. Ditabalkan sebagai khalifah. Dia muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Allah muliakan Adam. Padahal Adam langgar. Dia berbeza dengan apa yang berlaku pada iblis. Pasal sebut iblis tadi. Iblis, dia juga buat salah. Adam buat salah, keluar daripada syurga, dapat keampunan, jadi khalifah. Iblis buat salah. Salah iblis apa? Tak mau sujud sujud ni maksudnya bagi respect pada Adam. Apa kesalahan dia? Dia dilaknat, dihukum kafir sehingga kiamat. Adakah ada double standard di dalam hukum? Satu makhluk kena sampai laknat, tak ampun, masuk neraka sampai kesudahan. Satu lagi ni salah juga, dua-dua buat salah, punya banyak benda lain yang beri kat dia, satu tu je dia juga yang dia langgar. Ikut hang ni kira tak patut betul. Punya banyak aku bagi, satu ni yang aku kata jangan, yang ini juga yang kau langgar. Tapi diampunkan, ditabalkan, dimuliakan, dimasukkan pula anak cucu dia yang mana baik-baik ke dalam syurga. Iblis dilaknat, menunggu sehingga hari kiamat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Adakah ada double standard punishment? Tak. Kerana Allah nak bagi tahu bahawasanya kesalahan-kesalahan, tapi titik kesalahan itu berbeza. Kesalahan iblis bila salah, pasal apa tak sujud pada Adam?
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku api, dia tanah. Maksudnya tak standard lah. Satu peraturan yang tak patut aku pula nak kena sujud pada Adam. Pasal apa? Patut dia yang respect kat aku. Padahal nak arahan Allah. Allah tak aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan takabur, termasuk di kalangan orang kafir. Enggan satu hal, takabur, dan dia di kalangan orang yang kafir. Tapi Adam bila dia kena, dia makan dan dia kena, dia tak kata, ya Allah kalau dah tahu aku tak boleh makan, buat apa pergi cipta dalam syurga ni? Dia tak kata. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalim diri kami. Kalau engkau tak kasihani kami, kalau engkau tak rahmati kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Humbleness. Be humble before your God. Tunduk di hadapan Tuhan. Dengan itu iblis, sebab itu yang menyebabkan manusia menjadi kufur ialah kesombongan. Sebab tu dosa, semua kita buat dosa. Tak ada siapa. Saya buat dosa, semua manusia buat dosa. Bedanya, untungnya Allah tak dedah je dosa kita. Yang tu je. Tapi bila kita buat dosa, anak Adam akan kata apa? Astaghfirullah. Minta ampun. Tapi kalau satu orang tak puasa, pasal apa tak puasa? Dia kata, aku tu macam tu lah. Bila nak tobat tak tahu. Tengoklah, hang doa lah kat aku depan-depan ni aku puasa lah. Memang salah pada orang lain boleh puasa. Dia hukum apa? Fasik jahat. Fasik. Berdosa. Tapi dia kata, ni, hampa duk puasa-puasa lama ni hampa jadi kaya adakah? Dia menjadi kafir, keluar daripada agama. Yang tadi buat kesalahan, dia akui dia lemah. Yang ni dia buat kesalahan, dia challenge hukum tu, menjadi kafir. Sebab tu satu orang, kalau dia tak pergi haji, dia kata, pasal hang tak pergi haji, itulah duit banyak, duk cari dunia macam ni ya. Dia balik kelemahan pada diri dia. Sampai jam angkat. Orang kaya macam tu lah. Sat-sat orang telefon nak bagi duit. Ni potongan apa pula dapat tak tahu. Okey. Macam tu juga. Kalau dia tak pergi haji, pasal apa tak pergi haji? Itulah cari dunia. Hang doa lah kat aku. InsyaAllah aku pergi lah. Tak pergi juga. Tapi kalau hampa duk pergi haji ni awak, hampa dapat untung apa? Hampa nak pergi tengok apa kat situ? Menjadi kafir. Murtad. Sebab tu orang tak buat sunnah Nabi, tak dapat pahala ataupun berdosa. Tapi kalau dia hina Nabi, dia menjadi kafir. Sebab tu pentingnya kisah Iblis dan Adam yang diulang di dalam Al-Quran. Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Datuk dah sebutkan tadilah, kita anak keturunan Nabi Adam AS berasal daripada syurga. Dan Nabi Allah Adam AS telah diampunkan oleh Allah SWT kerana satu benda yang dia buat. Kerana dia iktiraf dosanya dan dia memohon kepada Allah SWT. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. yakni kalimat. Nabi Adam AS telah memohon kepada Allah dengan kalimat, yakni kalimat taubat. Pengiktirafan dia kepada dosanya dan dia memohon taubat kepada Allah SWT. Maka fataba alaih, maka Allah ampunkan dia. Sebab itu setiap orang yang melakukan dosa wajib untuk dia memohon taubat kepada Allah SWT. Katalah kita tak rasa kita berdosa, tetap pun kita kena iktiraf kelemahan kita dan kita perlu memohon keampunan kepada Allah SWT. Konsep orang Islam jelas, buat salah mohon ampun, Allah ampunkan dia. Tapi berbeza dalam konsep agama lain, sebagai contoh agama Kristian, dalam dosa Nabi Adam AS ni, mereka sebutkan Nabi Adam telah melakukan dosa warisan dan warisan dosa itu diwariskan kepada anak keturunan manusia yang lain. Mereka sebutkan dalam
dalam kitab Perjanjian Lama ataupun Al-Ahdul Qadim ataupun Old Testament dia kata dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS diwariskan kepada manusia sampai Nabi Allah Isa AS perlu disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Itu merupakan satu konsep yang salah dan tak sama seperti mana konsep kita yang kita faham Nabi Allah Adam AS diampunkan dosa. Mereka faham original sin ataupun dosa warisan itu diwariskan dan perlu ada seorang nabi yang disalib ataupun perlu seorang nabi yang dikorbankan untuk menghapuskan dosa itu. Sedangkan Islam faham Allah telah ampunkan dosa Nabi Adam. Kenapa? Kerana dia telah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang perlu berkorban dengan kematian dirinya bagi menebus kesalahan orang lain. Bahkan setiap orang perlu untuk bertanggungjawab di atas dosa yang dilakukan, iaitu dengan cara dia memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tadi Datuk Mufti dah sebut, dia wajib dan perlu untuk kita lakukan dan kita memang kena ulang-ulang memohon keampunan kepada Allah. Sebut istighfar. Nabi SAW pun sebut, inni la astaghfirullah. Aku ni, kata Nabi, memohon kepada Allah fi kulli yaumin, dalam setiap hari, 70 marah, aksar min 70 marah. Ada riwayat kata lebih banyak daripada 100 kali Nabi menyebutkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT. Kalau Nabi memohon keampunan 100 kali, kita ni banyak lagi lah kena mohon kepada Allah SWT. Kita kena mengikuti sunnah Nabi. Nabi sebut 70, Nabi sebut 100, menunjukkan Nabi berulang-ulang kali memohon keampunan daripada Allah SWT. Wallahualam. Saya tambah sikit tukut, saya terlupa soalan tadi ni. Habis saya tahu soalan dia patutnya bukan kita menuju ke syurga, kita kembali ke syurga lah. Saya tahu maksud tu. Takut terlepas tu. Betul lah. Di atas dasar Adam daripada syurga, kita macam kembali ke syurga lah. Kampung kita asal lah syurga. Dan itu adalah kampung kita asal. Cuma saya sebut tadi, syurga yang Allah janji untuk kita ni mungkin jauh lebih baik daripada yang bapa kita duduk. Pun syurga juga akan lebih hebat. Bagi setiap syurga itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeza. Tak samalah syurga kita dengan syurga Nabi SAW. Bagi setiap perbezaan itu perbezaan yang terlalu dahsyat di antara kelebihan. Kerana manusia ni kita kan, sebahagian kita ni dia tak ada pengalaman tengok tempat yang hebat. Sebahagian kita ada pengalaman, mungkin tuan-tuan ketua-ketua ni mungkin. Hotel pun tak sama. Setengah orang dia pergi tidur hotel 3 star, hotel 5 star, dia tak sama. Kita ingat hotel lah kan, tak sama. Tu hotel manusia. Pergi bilik pun tak sama. Pergi tengok yang kat Dubai, kat Qatar tu, tak dibandingkan pun hak 5 star, 6 star ni. Tu yang satu bilik satu malam sampai 100,000. Kita apa hotel sampai 100,000? Kalau kita masuk, kita tahu memang padan. Itu dunia manusia buat perbezaan. Rumah pun tak sama, kan? Bayangkan perbezaan syurga antara hamba-hamba Allah ni. Bukan sekadar hang masuk syurga, dia pun masuk syurga. Tak sama antara syurga. Maka berusahalah kita semua supaya tingkatan syurga kita lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah. Okey, betul macam Datuk katalah kan. Datuk kata tak sama. Kita bila tak masuk memang kita cakap macam tu. Dia kata aku boleh masuk syurga, hok mana pun tak apa dah. Kalau hok bawah sekali pun tak apa dah. Saya ada pengalaman sikit lah. Bawa orang pergi Mekah. Jadi dia ada macam-macam package lah. Ada duduk ekonomi, ada duduk bisnes. Macam Datuk duduk bisnes lah. Saya ekonomi lah. Kan? Jadi yang bisnes ni, yang ekonomi ni dia kata tak apalah Ustaz. Janji boleh sampai sudah lah. Duduk tak mana pun kapal terbang tu lah juga. Okey. Tak tahulah kapal terbang yang saya naik ni, dia bisnes dulu. Kerusi bisnes dulu, lepas tu bawa kerusi ekonomi.
Jadi orang tua ni pun naik dia tengok kerusi bisnes tu sakan lah kan. Duduk boleh berlunjuk lah. Ada TV apa semua ni. Dia nak celapak piduk. Tak nanti di belakang Dia tersakan juga. Dia tak apa kerusi apa pun sampailah juga kan. Nampak? Jadi saya nak abang, bila kita tak masuk macam Datuk kata tadi, kita tak boleh imagine kan. Nanti bila kita masuk, kita tahu. Mudah-mudahan kita masuk yang tinggi lah. Dan Nabi pun suruh kita minta yang tinggi. Firdaus kan. Dia tak kira pangkat lah. Masa tu semua masuk sama ya. Jadi sebelum saya nak bagi kepada kesimpulan, pasal saya tengok tentatif sampai pukul 11 baru depan jamu nasi. Jadi Nala ni kalau berhenti awal pakai tak jamu apa lah, yang ni je lah. Oleh kerana kita di dalam program polis kena patuh kan pada arahan ni. Jadi saya nak bagilah kalau tuan-tuan ada nak tanya. Kan? Ada nak tanya lagi. Saya nampak macam-macam baju dah, baju putih, baju merah. Kan? Ada yang wanita juga nanti mereka bersuara. Kami dinafikan hak. Jadi boleh nak tanya. Dipersilakan. Mikrofon masih ada? Okey. Mungkin boleh pasal fiqh, pasal hukum puasa. Kan? Juga boleh. Bolehkah kami yang trafik ni hangat tengah hari dahaga, boleh tak kami buka puasa? Mungkin. Mungkin boleh tanya. Saya bagi idea lah kan. Boleh tak kami sambil jaga jalan ni, panas ni kena tiap air? Boleh tak? Mana tahu Datuk kata boleh? Untung kita. Contoh. Okey, saya bagi pada wanita ataupun lelaki boleh? Dipersilakan. Ada soalan? Sila. Boleh. Identiti semua dirahsiakan hari ni. Sebab kita tak ambil gambar. Okey, ada? Lelaki ada lelaki? Tuan-tuan boleh interrogate Datuk ni. Apa-apa luar daripada tajuk pun boleh. Dipersilakan, ada? Ya. Okey. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Mufti, seterusnya Ustaz Muhammad Nazim dan moderator Ustaz Muhammad Rizal. Soalan saya Datuk, yang pertama berkenaan dengan kematian lah Datuk. Seperti mana yang selalu kita dengar berkenaan dengan berita kematian, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Dan ada juga yang sebut Al-Fatihah Datuk. Dan bila kita buka di media sosial, banyak Al-Fatihah dibaca. Jadi saya nak mohon penerangan daripada Datuk, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW bila kita menerima sesuatu berita kematian. Itu soalan untuk Datuk. Dan soalan yang kedua untuk Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim berkenaan dengan puasa lah. Sekiranya kita diberi rukhsah lah juga oleh Allah SWT untuk berbuka puasa jika ada kemudaratan, dan sekiranya kita tidak dapat qada puasa dan kita akan dibayar fidyah. Jadi soalan saya, fidyah tu adakah kepada golongan tertentu, dan untuk cara pembayaran fidyah itu adakah kita boleh melalui maib ataupun kita boleh personal membayar kepada yang berkenaan? Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih. Asalnya tadi kita telah sebut tentang masalah ini. Tidak ada pada zaman Nabi satu praktis dari dalam apa-apa hadis sahih ke hadis tak sahih pun tak ada. Apabila datang berita kematian, maka Nabi kata Al-Fatihah. Tak ada. Yang ada ialah oleh kerana kematian adalah merupakan satu bencana
ialah hadis Ummu Salamah di mana dia Nabi mengajar supaya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini selaras dengan ayat dalam Al-Quran itu, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita calm down, kita punya diri, kita ingat everybody akan berlaku benda yang sama, akan balik pada tempat itu. Cumanya dalam riwayat Ummu Salamah tu, oleh kerana itu adalah musibah pada dia, dia ingat apa yang Nabi kata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagilah dengan berbagai sebagai wa akhlif li khairan dengan berbagai-bagai riwayat. Ya Allah, bagilah kepada pahala di atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah yang lebih baik. Itulah yang kita dengar dalam hadis Ummu Salamah tu. Ummu Salamah tak terbayang siapa dia yang lebih better than Abu Salamah, suami dia. Dan akhirnya yang meminang dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang jauh lebih baik daripada suami dia. Sebab itu apabila timpa musibah apa-apa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku dan ganti yang lebih baik. Segera kita sebut. Awalus sudmah, benda dalam masa hentakan yang pertama tu, masa tu kita sebut. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktisnya Ummu Salamah buat kepada suaminya Abu Salamah. Adapun Al-Fatihah tak ada. Nabi tak pernah buat, sahabat pun tidak pernah buat. Cuma isu yang tanya tadi, kalau satu orang tu dia bersendirian, dia baca Fatihah, dia niat supaya Allah bagi pahala kepada si mati itu ada perbahasan. Maksudnya kalau Allah terima doa tu sampai pahala kepada dia. Itu juga kaul majoriti termasuk Ibnu Taimiyah memberi pendapat yang sama. Tetapi adakah menjadi sunnah bila orang mati Al-Fatihah? Tidak menjadi sunnah. Yang tu untuk satu orang dia buat sendirian. Dia bukan menjadi sunnah. Bila dapat berita kematian, seseorang menyebut bahawasanya dia sebut tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua ialah yang menjadi sunnah juga bila berlaku kematian ialah satu orang bila dapat berita kematian yang dia fikir apa nak buat baik kepada keluarga si mati. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, di mana dia kata lamma jaa na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'a ma yashghuluhum. Apabila datang berita kematian Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Kita kadang-kadang tak, bila ada orang mati, ni hang nak buat kenduri bila kat apa hang? Kita pula nak pergi tibai makanan dia. Sepatutnya ialah kita lah yang menghantar makanan. Tanda kita punya brotherhood, persaudaraan kita tu, kita bukan menyusahkan dia. Dah lah dia dah kematian, kita pula nak gaduh masak kat kita yang siapa tak mati ni. Duk kena order pula, boleh ada duit bank si mati apa semua, buat kenduri sampai RM1,000, kadang-kadang kena orang masjid nak makan. Orang masjid makan di rumah dia lah. Kalau nak pergi makan rumah orang mati, pasal apa? Patutnya dia pergi hantar beras, gula, makanan pada rumah si mati. Itu yang diajar dalam sunnah. Ni dia pula nak tibai makanan si mati tu. Dia kata, no, kami nak tahlil. Kalau orang ikhlas nak baca Fatihah, baca lah. Pasal apa nak kena upah makan baru orang nak baca. Inilah kadang-kadang apabila agama itu dimonopoli oleh sekumpulan manusia, lama-lama dia jadi adat. Jadi adat. Yang mana orang lama, malam ni tak dengar orang mati mana lah, boleh makan free. Ini perkara yang tak patut. Tapi nak balik pada soalan tadi, tidak adalah amalan seperti itu. Kalau dia nak baca Fatihah, dia niatkan, dia doa supaya Allah bagi pahala, di situ ada khilaf di kalangan ulama. Dalam sisi Imam Syafi'i tak sampai, di sisi kebanyakan ulama menyatakan sampai. Allah. Bismillah. Fidyah ni berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam ayat 184 Suratul Baqarah, Allah kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ni disyariatkan kepada orang yang
dia asaba bil masyaqqah, yang berhadapan dengan masyaqqah ataupun berhadapan dengan kesukaran dan dia tak boleh puasa. Dia tak boleh puasa dan dia dibenarkan untuk gantian bagi fidyah. Kalau adapun bagi mereka yang mampu untuk berpuasa, dia mesti juga qada, iaitu dia mesti mengulangi ataupun mengqadakan puasanya kerana ianya merupakan kewajipan yang dia mampu untuk lakukan. Umpamanya orang yang sakit, yang la yurja ala baraihi, yang mana sakit dia tu tidak berharapan untuk sembuh sebagai contoh, maka itu dibenarkan untuk fidyah. Detail lagi saya akan faham dari Datuk, siapa yang boleh, wanita mana hamil, ada dia takut pada dirinya, kepada anak dia dan sebagainya, nanti Datuk akan sambung. Cuma fidyah Datuk sambunglah. Cuma fidyah ni dia kepada siapa nak bayar? Fidyah ni adalah ta'am miskin, iaitu jamu makan. Dia tak boleh jamu member dia sama-sama kopra, sama-sama sarjan, tak boleh. Dia tak boleh jamu kita sama-sama kita ni. Dia hanya boleh difidyahkan ataupun diberikan makan kepada orang miskin saja. Sebab fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah bagi makan kepada orang miskin. Satu hari satu makanan wajabah kamilah, iaitu makanan yang mengenyangkan si miskin. Di negeri Perlis beza sikit dengan negeri lain. Kalau di negeri lain mereka wajibkan ataupun mereka letakkan kadar fidyah itu adalah mungkin hanya sekadar 1/4 daripada suku gantang, iaitu suku gantang saja diperwajibkan dengan nilai RM2. Iaitu kalau bayar 1/4 daripada kadar fitrah tu, dia kira RM2 lah satu hari. Tapi Perlis tidak. Perlis Datuk punya zaman Datuk kot fatwa tu rasanya. Memang zaman Datuk. Di Perlis difatwakan sekadar RM5 untuk satu hari yang ditinggalkan. Kerana masa tu belum ada menu rahmah lagi, tak ada. Tapi memang RM5 tu telah difatwakan, dengan kadar RM5 tu akan mengenyangkan orang untuk makan. Kita tak ambil, sebab kalau kita ambil 1/4 harga beras masa dalam RM1.07, orang tak kenyang makan beras saja, tak kenyang. So kerana itu boleh ambil pendapat satu hari RM5. Katalah ada seorang nak bayar lebih, boleh ke tak? Dia nak bayar lebih daripada kewajipan dia. Kata banyak para ulama berbincang tentang perkara ini berdasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, faman tatawwa'a khairan. Siapa yang kalau dia punya fidyah tu dia bayar lebih, khairan, ianya lebih baik. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, kalau orang tu dia kena bayar, katalah dia tak boleh puasa 3 hari, 5 kali 3 RM15, dia nak bayar RM150, tak ada masalah. Sebab yang lebih banyak al-akthar huwal anfa' wal afdal. Kerana dalam soal bagi sedekah ni, yang lebih banyak lebih baik dan lebih lagi bermanfaat. Itu maksudnya. Tapi siapa yang boleh mengeluarkan fidyah hanya mereka yang termasuk dalam golongan yang tidak mampu untuk berpuasa saja, yang dibenarkan untuk dia bayar fidyah. Kalau ada orang tu tak larat, dia kata aku ada 150, bayar terus lah satu hari RM5 kali dengan 30, 150. Boleh bayar sangat. Boleh bayar sangat 150 ni. Tapi hanya mereka yang tidak berkemampuan untuk berpuasa sahaja. Datuk silakan tambah. Okey, pusingan yang terakhir, jika masih ada soalan yang terpendam di hati, yang bermain di fikiran, yang berlegar-legar di minda, kalau nak tanya boleh tuan-tuan sebelum pintu tertutup. Sebelum peluang berakhir ni ada soalan tuan. Kalau tak ada, saya akan berikan ruang dan peluang untuk kedua-dua panel ini membuat rumusan untuk kita bersama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada daripada mana-mana, tuan-tuan? Daripada anggota lelaki tak ada? Okey, tak ada. Daripada anggota perempuan tak ada. Kalau dalam parlimen ramai orang nak bercakap, di sini tak ada. Kan? Tak ada. Okey ya? Okey. Jadi oleh kerana tuan-tuan semua telah bersetuju untuk kita tangguhkan
persidangan pula. Untuk kita tangguhkan forum kita pada pagi ini, saya nak beri sedikitlah last kepada Sahibus Samahah untuk beliau memberikan kata-kata tausiah terakhir sebelum kita melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan, terutama pasukan polis yang menyambut Hari Polis 216. Mungkin tak banyak anggota polis boleh buat amalan di dalam bulan Ramadan kerana tugas mereka. Tetapi kita boleh berjalan ke masjid dengan tenang, kita boleh bertarawih dengan khusyuk disebabkan oleh jasa-jasa pasukan Sang Saka Biru kita ni. Jadi diberikan peluanglah Datuk untuk memberikan sedikit kata-kata terakhir sebelum kita menutup forum pada pagi ini. Terima kasih. Saya ingin ulang hal yang selalu saya ingatkan diri saya dan kita juga. Tugasan kita ni, misi kita ni semua sama. Jadi mufti ke, jadi polis ke, jadi ustaz ke, jadi cikgu ke, jadi bomba ke, jadi ahli politik ke. Kita punya misi kita sama untuk diri kita. Misi kita ialah kita ingin mengutip sebanyak mungkin pahala masa duduk di dunia ni dan mengurangkan sebanyak mungkin dosa semasa kita ada di dunia ni sebelum kita mati. Untuk membolehkan kita memperoleh pahala itu, Allah yang Maha Rahmat, Maha Bijaksana tidaklah mengkhususkan pahala itu satu benda saja. Ada pahala solat sunat, ada pahala memberi makan pada anak-anak, ada pahala bertugas mencari rezeki, ada pahala dengan tersenyum ke orang pun, hatta senyum pun sedekah. Hatta doa pada orang dalam keadaan orang tak tahu juga pahala. Begitu luas apa yang dikatakan pahala. Dan akaun kita asing-asing. Tak ada akaun saya share dengan akaun Ustaz Mat Rizal. Tak ada. Dan yang mengira bahagian accountant yang nak kira untuk kita tu tak akan silap. Kita sendiri mungkin lupa terhadap pahala yang pernah kita lakukan. Ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi catatan Tuhan tidak pernah silap dan tidak pernah lupa. Kita mungkin terlupa bahawasanya senyuman kita pada satu orang yang dengan niat kita yang baik telah tercatat pahala di sisi Allah sebagai sedekah di sisi dia. Tapi Allah tak pernah lupa. Mungkin hal itu berlaku 40 tahun yang lepas. Masih tersimpan baik sebagai pahala di sisi Allah. Itu adalah misi kita. Mengutip pahala dan mengurangkan dosa. Siapapun kita, sama saja. Dan Allah, macam saya sebut dengan tadi, memberikan ruang yang berbeza. Mencari rezeki untuk anak isteri, nafkah, dapat pahala. Tentu tidak sama yang duduk dalam bilik aircon, bilik berhawa dingin, dengan yang berdiri di tengah panas. Bukan salah duduk dalam bilik sejuk. Ustaz Nazim pun bilik dia hebat. Hebat pada bilik saya lagi. Tetapi Allah Maha Adil. Dia dapat gaji, saya dapat gaji, tuan-tuan dapat gaji. Mungkin zahir manusia, untunglah dia ni duduk bilik berhawa dingin. Tapi di sisi Tuhan, sanggup dia berdiri di tengah panas bagi mendapat rezeki yang halal. Adil Allah Azza wa Jalla. Jangan kita takut masalah ni. Takut orang tak nampak. Hatta mungkin semua manusia ignore kita. Tak mengiktiraf itu sebagai baik. Kalau ia baik di sisi Tuhan, ia tetap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla yang akan kita kutip habuannya nanti apabila kita bertemu dengan Allah. Sebab itu ini adalah misi kita. Di mana pun posisi kita berada, kita buat pada posisi kita. Jangan tengok pada posisi orang. Kerana itu Allah takdirkan. Allah telah
jadikan hatta kemungkinan orang yang kita lihat buruk dia dapat pahala, orang yang duduk di masjid dia tak masuk syurga. Mungkin ada orang datang masjid dengan riak, dia tak dapat pahala. Tapi ada hadis pelacur yang bagi minum anjing diampunkan dosa. Bayangkan pelacur, orang pandang hina. Anjing, siapa sangat? Bukan bagi makan haji ke lebay ke ustaz ke, bagi makan anjing. Ataupun bagi makan ibu bapa, bagi makan anjing, bagi minum anjing. Bukan air sendiri, air pun telaga siapa jumpa dia buat turunkan kasut dia dengan selendang yang ada di badan dia, dia cedok air tu, dia bagi anjing tu. Wa kana yalhas wa kana yaqtuluhu atash, hampir dia mati kehausan. Anjing, faghafara laha, Allah ampunkan dosanya. Sebab itu tuan-tuan, rahmat Allah. Duduklah pada posisi apapun. Dan sebab itu agama melarang kita pandang lekeh kepada orang lain di sudut di sisi Allah. Kita mungkin tengok dia tu sapu sampah lah, kerja tu lekeh lah. Tapi di sisi Allah belum tentu dia lekeh pada kita. Mungkin dia lebih mulia daripada sisi. Sebab itu maka tuan-tuan, dalam kehidupan ini macam tu lah. Semua orang ditakdirkan saya duduk di atas, tuan-tuan duduk di bawah, mendengar saya bercakap. Belum tentu pahala saya bercakap lebih banyak daripada pahala tuan-tuan yang mendengar. Mungkin saya datang sebab dah mereka panggil datang lah. Ataupun kena nak makan nasi pergi sebelah lagi. Mudah-mudahan Allah ampun kita semua dan rahmat kita semua. Kehidupan, tuan-tuan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Dengan untayan kata nasihat daripada sahibus samahah, Datuk Dr. Profesor Muhammad Asri Zainul Abidin, maka berakhirlah forum sempena Hari Polis ke-216 dan ambang Ramadan peringkat IPD Daerah Kangang. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaflah sekiranya ada sepanjang saya mengendalikan forum ini terkurang tersilap. Mohon maaf dan janganlah tuan-tuan buka kertas siasatan pula kepada saya. Terima kasih yang terutama kepada tuan yang dihormati OCPD daerah dan seluruh pasukan polis. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.